Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab penawar bagi hati, muka surat 54, baris 6 daripada bawah. Minta maaf suara tak ada sangat. Bawa balik umur. Mesti sejuk jadi jam. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah ta'ala. Bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Ketahui olehmu bahwasanya ujub itu membilang besar ia akan dirinya atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya seperti ilmunya dan ibadatnya, dan tiada takut ia akan hilangnya, dan lupa ia akan bahawa semuanya pemberian Allah Ta'ala baginya. Sambung perbahasan yang seterusnya, sifat kedua terakhir daripada segala sifat mazmumah dalam hati yang bernama ujub. Mana kita sudah habis 8 sifat yang utama yang bersifat dengan sifat mazmumah. Sekarang ni sifat yang ke-9, sifat yang kedua terakhir, iaitu ujub, selepas dibahaskan berkaitan dengan takabur. Sebab takabur ni besar. Kemudian disusuli dengan hubbud dunia, hubbud jah, cinta dunia, cinta kemegahan. Sekarang ni ujub pula. Lepas takabur dia bahas bab ujub. Lepas ujub akhir sekali dia akan bahas bab riya. Kenapa? Kerana dia saling berkait antara takabur, ujub dan juga riya. Kita kata dulu bahawasanya kalau ujub, riya ataupun takabur, salah satu dia kalau ada, pasti akan ada semua dia. Sehari dia akan cerita apabila seseorang itu ada sifat ujub, maka pasti dia akan timbul takabur. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, sebelum dia pergi detail, dia beri tarif, definisi apakah maksud riya. Maka dia kata, ketahui olehmu, yakni wahai orang yang belajar, bahwasanya ujub, yakni makna ujub itu ialah membilang besar ia seorang akan dirinya diri seorang. Nokta satu. Iaitu dia rasa diri dia bagus. Tu ujub lah. Dia berasa diri dia hebat. Beza dengan riya. Riya ni berasa dia hebat depan orang. Ni berasa diri dia hebat, tak ada orang pun. Dia seorang-seorang je. Dia tahajud pukul 2-3 pagi contohnya, dia baca Quran seorang-seorang ke rumah tu. Lepas tu dia perasan kata, kat kampung Jati ni aku rasa aku seorang, dia baca 30 juzuk sehari. Tu contoh tu. Tu ujub tu.
Oh. Oh, tak tahu. Oh. Dia gini. Dia kadang-kadang dia terlintah. Dia ada tahap dia. Baik. Kalau terlintah tanpa kita ikhtiar usaha mari, tu tak dosa lah. Tapi kalau dia lintah tu kita layan. Kita layan, kita pun perasan sungguh. Tu dosa. Tapi kalau dia terlintah tu dia panggil sebagai khatir. Dia ada tahap-tahap dia ada 5 tahap. Panjanglah nak bahas ni. Contoh antara salah satunya ialah khatir, lintasan hati. Lintasan hati ni bukan benda baik ya. Kadang-kadang benda dosa pun dia terlintas juga. Cuma kita layan ke tidak je. Kalau kita layan, dosa. Contoh kita terlintas. Terlintas nak mencuri. Terlintas ya mari cak gitu sepintas lalu. Jadi kalau kita layan sungguh, nak curi sungguh, tu dosa. Tapi kalau sekadar mari je, tak ada masalah. Macam ni lah mayang. Malah mayang, dia terlintas contoh. Malah nak mayang, terlintas. Tapi adakah kita layan? Tak layan, kita mayang juga. Tak ada masalah tu. Tapi kalau kita memang layan sungguh, memang malas sungguh dan tak semayang sungguh, tu baru dosa. Jadi tahap lintasan hati ni dia ada banyak. Dia ada 5. Cuma tu salah satu yang kita sebut lah. Antaranya khatir, lintasan hati. Dia mari cas selalu satu sekali lalu cup gitu habis. Dan kalau kita layan, dia akan naik tahap hamun. Hamun ni mana ada dosa dah. Kalau kita rasa memang kita ni wujud sungguh, nak berasa besar diri sungguh, tu dosa. Tapi kalau terlintas semata-mata, tak payah layan. Itu mainan syaitan. Sebab tu syaitan ni, dia ni memberikan manusia itu perasaan-perasaan, sifat-sifat mazmumah terlintahlah hati supaya kita stop buat kebaikan. Lepas tu Imam Qadhi Iyad kata, siapa-siapa yang meninggalkan amalan kerana takut riak, maka ketahuilah dia telah riak. Sebab takut kita, kalau kata aku takut riak pergi sembahyang, aku tak pergi sembahyang jemaah, tu riak dah dia kata. Dan kalau dia sembahyang jemaah qasad memang nak tunjuk ke orang pun riak juga. Jadi dia tak bagi kita takut riak tu supaya dia tak bagi sampai tahap kita takut riak sampai kita meninggalkan ibadat tu. Ibadat tetap kena ibadat, terlintas tu kita jangan layan. Itu je. Dan kalau kita layan, habis memang dosa. Sebab lintasan hati ni dia ada tahap yang bukan ikhtiar kita, dia ada tahap yang ikhtiar kita. Contoh ikhtiar kita bersungguh-sungguh nak curi, tu dosa. Tapi kalau terlintas semata-mata cah saja, nak curi, itu tak jadi. Dan kita tak layan, dan kita tahan. Itu tak ada masalah, pecah dosa tu. Itu jugalah ujub. Dia akan mari satu lintasan hati daripada syaitan dan berasa diri kita bagus. Jangan layan lah. Kalau layan sungguh, habis itu dosa. Ini bahaya ni. Ini sifat-sifat hati yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Takabur, ujub dan riak ni penyakit hati yang cukup payah nak hindar. Cukup payah nak hindar, sebab tu letak bahagian akhir. Kalau hak marah, hubud dunia, cinta kemegahan, tu mudah sikit. Hak ni hati yang paling susah dan paling banyak orang layan. Iaitu takabur, riak dan juga sum'ah. Ni ujub. Sum'ah satu lagi. Sum'ah ni dia beritahu orang lah, beritahu amalan dia. Orang tak tanya apa, dia beritahu. Tapi kena tengok juga, kalau dia bagi tahu tu niat dia ialah untuk dakwah, tu lain cerita pula. Ni dia atas masing-masing. Lepas tu tasawuf ni dia tidak boleh tengok orang. Dia tengok orang sedekah dia pun lebih, itu tak kata dia riak. Boleh jadi dia ada tujuan lain. Dia ada tujuan untuk membuktikan dia sudah menggunakan duit orang yang telah beri dan sebagainya. Tu nantak dia lah. Kalau dia betul-betul riak, itulah pasal dia. Dari sudut kita tak boleh kata dia riak, dari sudut kita tak boleh kata dia takabur, dari sudut kita tak boleh kata dia sum'ah dan sebagainya. Sebab tasawuf ni bukannya menghukum orang, tapi menghukum diri sendiri. Fiqh lain. Fiqh memang hukum orang. Lepas tu ada dia panggil qada. Qada ni bab mahkamah tu lah. Dia hukum orang, ni cerai kawan ni, terjadinya perceraian. Contohnya suami dia telah mentolakkan isteri, cerai. Dia hukum orang tu. Sembahyang dia tidak sah sebab dia tidak buat rokok. Dia tengok orang. Itu fiqh. Fiqh tengok orang sah ke tidak, tengok diri pun sama juga. Tapi kalau tasawuf dia bukan tengok orang, dia tengok diri sendiri. Aku ni takabur dah.
aku ni riak gedor ni. Dia kena tengok di sini. Kita tak boleh hukum orang. Oh, kawan ni takabur, sombong. Aduh, tak boleh kata gitu. Sebab tu semua sifat-sifat hati. Yang kita boleh hukum dosa tak dosa, ingkar tak ingkar, kufur tak kufur, berdasarkan zahir dia. Yang zahir ni lah biasanya kufekah lah. Contoh dia semua berhala, tu zahir tu. Ni kafir ni, boleh hukum kafir pada zahirnya kerana dia telah menyembah berhala. Zahir dia telah dia telah berdosa kerana dia telah mencuri terang-terangan. Contoh. Tu memang kita boleh hukum, sebab itu membabikan hukum zahir, hukum mereka. Tapi kalau bab tasawuf, kita tak hukum dia ni takabur, dia ni sum'ah, dia ni riak, tak boleh. Kerana itu hukum atas diri sendiri. Habis. Ni bilang diri, berasa diri besar. Tu salah satu dipanggil namanya ujub. Kemudian kata dia, ataupun satu kelakuan daripada segala kelakuannya, kelakuan seorang. Kelakuan ni sifat. Dia berasa satu sifat daripada sifat-sifat dia ni hebat. Tadi diri, ni sifat pula. Contoh dia apa? Seperti ilmu seorang. Ni bahaya. Orang yang mengajar ke, orang alim ke, dia berasa dia hebat, dia berasa orang lain bodoh lah ke. Tu wujud tu. Dia rasa dia seorang hebat. Sebab dia mengaji kitab 14 kitab sehari. Orang mengaji kitab 1 kitab sehari, dia 14 kitab, dia berasa hebat. Tu wujud. Ahli ilmu adalah yang paling mudah untuk dihinggapi. Ahli surah sama juga. Ni dari, kalau ahli surah bukan ahli ilmu, dia dari suri ibadat. Aku puasa, aku 5 solat, 5 waktu sembahyang jemaah ni. Aku puasa, aku paling hebat lah kamu jati ni. Tujuh tu. Dia berasa salah satu daripada sifat dia lebih hebat. Tapi tak banding orang, dia sendiri berasa. Kalau banding orang, dia akan mari takabur. Kalau dia sendiri berasa syok sendiri gitu, tu ujub. Kalau dia kabur ke orang amalan dia, tu semua. Itu ya. Itu semua sifat-sifat hati yang saling berkait antara satu sama lain. Jadi seperti ilmunya ilmu seorang, dia berasa dia hebat dari sudut ilmu. Ini biasanya dihinggapi oleh penuntut ilmu dan juga orang yang berkeilmuan lah. Dia berasa dia yang paling hebat, dia tak mahu dah dengar pendapat orang lain. Nombor tahap tu. Dia berasa dia hebat dah, tak boleh itu. Tu ada sifat ujub. Tu yang pertama. Dan ibadat seorang, ni biasa ahli ibadat lah. Dia bukannya orang ahli ilmu, tapi kuat ibadat. Dia berasa dia paling seorang hebat ibadat dalam kampung ni. Sebab apa? Sebab dia ni pencing tumpah subuh sampai isyak di ibadat je. Tak ada kedai kopi cara lain contohnya. Dia seorang di rumah je Quran, zikir, semayang. Dia berasa dia hebat. Tapi kalau dia tak berasa gitu, tak apalah, bagus. Ni kita cerita berkenaan kalau berasa dia hebat. Tu namanya ujub. Kalau tak berasa hebat, bahkan berasa lebih rendah diri, berasa bersyukur Allah Ta'ala, aku ni dapat nikmat beribadat tak macam orang lain, ibadat aku Allah Ta'ala beri nikmat lagi banyak daripada orang lain. Tu syukur lain cerita, dia tidak ada kaitan dengan ujub. Dan kalau dia berasa dia hebat, itu ujub. Dia berasa dia hebat daripada orang lain, tu takabur. Dia nak bagi tahu amalan dia pada orang lain bila atas seorang-seorang, tu semua. Dia nak memperlihatkan amalan dia di depan orang, tu riak. Dia kait lah tu. Lepas tu salah satu, kalau daripada 4 ciri ni ada, insya-Allah semua tak ada. Itu bahaya sifat hati, sifat mazmumah yang paling besar bahaya dia. Ada satu-satu, 4 tu akan masuk. Ada riak je, sum'ah akan masuk, takabur akan masuk, ujub akan masuk. Cuma lambat atau cepat sahaja. Tu dari sudut ibadat. Habis. Dan tiada takut. Ini masih lagi takrif. Wujud tu dia. Pertama tadi bilang rasa diri besar. Rasa diri bagus. Keduanya rasa sifat dia bagus. Tak kisahlah ilmu ke, ibadat ke, ataupun dia paling tawaduk ke atas dunia ni, ataupun dia yang paling zuhud ke atas dunia. Akan hilang diri atau kelakuannya, dan lupa ia seorang akan bahawasanya pemberian Allah Ta'ala itu takut hilang sifat yang bagus tadi, ataupun diri dia hak bagus tadi, tak takut hilang. Sebab apa? Sebab dia lupa tu pemberian Allah Ta'ala. Dia berasa diri dia buat. Bila dia berasa diri dia buat,
dia tak berasa itu kurniaan Allah Ta'ala, dia tak berasa itu nikmat daripada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan berasa takut untuk hilang nikmat tersebut. Dia tak akan berasa takut akan hilang ilmu secara tiba-tiba. Dia tidak akan rasa takut akan malas ibadat tiba-tiba, sebab dia berasa dia buat. Tapi kalau dia bersyukur dengan Allah Ta'ala, dia tidak akan berasa ujub. Kerana apa? Kerana boleh jadi bila-bila saja Allah tarik ilmu dia jadi bodoh lalu. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh berikan dia sifat malah sehingga dia tak nak buat ibadat. Boleh saja. Bila dia perasan lagu tu, dia tidak akan ada sifat ujub. Jadi kita kena begitu. Jadi kita mari contohnya sembahyang 5 waktu ni, ini semua taufik Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala, yang mana semua orang bukan mampu buat. Tak kisahlah dia tu masih kerja ke, dia dah pencen ke, dia pelajar ke, dia muda ke, dia tua ke, orang boleh mari ke masjid mayang tu nikmat Allah Ta'ala, bukan kita yang buat. Lepas tu dalam akidah, dalam sifat kudrat Allah Ta'ala, dia bahas bab ikhtiar makhluk. Ikhtiar dan usaha makhluk. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan katanya semua perbuatan kita Allah Ta'ala ciptakan. Dia ada kait dengan tasawuf tu. Sebab tu pada Mekah rahimahullah Ta'ala, apabila Tuan Guru Haji Saleh rahimahullah Ta'ala minta pada baca kitab tasawuf, dia kata asyik baca kitab tauhid, kena ngaji juga tasawuf. Asyik baca bakurah tak ada kau sifat kitab tasawuf sikit dia mengaji. Pada kata apa? Pada kata kalau yang hurai tauhid ni secara mendalam, automatik akan ada yang tasawuf. Bila hurai sifat sama, mana kita ni tak boleh cakap sembarangan. Kita tak boleh cakap sembarangan ke orang, sama ada orang ke depan kita atau cakap sendiri-sendiri ke. Kita tak akan cakap benda-benda yang boleh menyakiti orang, kerana Allah Ta'ala Maha mendengar. Dia praktik selalu sifat sama Allah Ta'ala. Bila tahu Allah Ta'ala ada sifat sama, maka kita tak boleh akan bohong apa yang kita cakap. Allah Ta'ala ada sifat basar, sifat melihat. Allah Ta'ala akan melihat segala perbuatan kita, sama ada di hujung sini ke, di hujung sana ke, di tempat sembunyi ke, di tempat orang-orang ke, semua Allah Ta'ala boleh tengok. Jadi tidak akan buat maksiat kepada Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan seorang diri. Itu contoh praktik tasawuf daripada sifat Allah Ta'ala. Sebab itu ada sifat-sifat Allah Ta'ala ni, ada yang dihuraikan cara tauhid, ada yang dihuraikan cara tasawuf. Antara benda yang dihuraikan secara tasawuf antaranya Al-Imam Zarruq Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, dia hurai tasawuf, dia hurai tauhid ke tasawuf. Ada ulama yang hurai tauhid ke tasawuf, ada yang hurai tauhid ke tauhid. Tapi ada yang hurai tauhid ke tasawuf, dia tak reti hurai tauhid ke tauhid, ada juga. Dia baca kitab Faridah tapi dia hurai ke tasawuf, dia tak reti hurai cara tauhid, dia tak reti. Itu pun ada juga. Kalau kita pengajian Nurul Samin tu, kita baca Nurul Samin tauhid dengan huraian tauhid, bukan huraian tasawuf. Sebab huraian tauhid ni tak ramai orang mampu buat. Tak ramai orang mampu hurai. Dan kalau dia cuba hurai, dia tak tahu ataupun dia tidak kuat kefahaman dia terhadap tauhid dengan bahasan tauhid, maka dia akan kesat lalu. Dia akan ngarut selalu. Orang tak tahu dia hurai benda apa tu, nampak macam betul kemah betul tu. Kalau orang yang tahu dengar, tak betul, tak kena. Habis. Kemudian kata Musannif rahimahullah ta'ala, maka jika melihat ia seorang akan nikmat Allah Ta'ala atas orang dengan ilmu dan amal. Ilmu tu nisbah tadi tu lah. Dia bangga dengan ilmunya. Dan amal ni semua ibadat. Dan lain daripada ilmu dan amal. Jika dilihat gitu, lagi pula dan takut ia seorang akan hilang ilmu, amal dan lainnya tadi. Dan sukacita ia seorang berasa syok dengan nikmat Allah Ta'ala atas orang, kerana nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala. Jawab dia, maka tiada ada ia seorang ujub. Nokta. 3 tu. Pertama, dia berasa dia tu apa tadi? Kalau dia melihat nikmat Allah itu atasnya itu dengan ilmu. Ilmu nikmat Allah, ilmu Allah Ta'ala. Sebab apa nikmat Allah Ta'ala? Sebab tak semua orang ada ilmu. Dan kalau semua orang ada ilmu pun, ilmu dia berbeza-beza.
Orang awam cara awam, ustaz cara ustaz, ulama cara ulama, penuntut ilmu pelajar cara pelajar. Ilmu tu beza-beza dah. Tu. Jadi nikmat ilmu tiap-tiap orang tu beza-beza, dan setiap nikmat ilmu yang dia dapat tu berbeza-beza, dan semuanya Allah Taala beri. Ada yang tahu ilmu pertanian contohnya. Ustaz tak tahu dah ilmu pertanian nak tahu apa. Ada orang tahu ilmu kedoktoran. Ustaz tak tahu dah ilmu kedoktoran apa. Contohlah. Orang doktor pula tak tahu ilmu agama secara khusus bagaimana. Tu ustaz pula yang tahu. Tu nikmat ilmu berbeza-beza. Jadi tak boleh nak ujuk. Apa? Sebab semua itu ilmu Allah Taala beri kepada dia. Allah Taala beri kepada dia ilmu kedoktoran. Allah Taala beri kepada dia ilmu pertanian. Allah Taala beri kepada dia ilmu keagamaan. Lain-lain beza-beza. Itu semua nikmat Allah Taala. Jadi kalau seorang mengatakan bahawasanya itu merupakan nikmat Allah Taala, maka dia tidak akan berasa ujub. Sebab apa mari ujub? Sebab dia berasa diri dialah punya benda tersebut. Diri dialah ada ilmu tu. Orang lain tak ada. Dia tak berasa itu pemberian Allah Taala. Dia tak berasa. Macam contohlah, anggota badan kita ni dia tak berasa ini pemberian Allah Taala, maka dia akan buat maksiat. Tapi kalau dia berasa diri dia ni diberi Allah Taala nikmat kaki, tangan, mulut dan sebagainya, dia tak akan buat maksiat. Itu ya. Tu. Tapi masalahnya bila nak buat maksiat kita tak ingat benda tu. Sebab apa? Sebab bila maksiat nafsu bermahajarailah, maka akal kita akan terputus dan terpotong dengan syahwat. Sebab itu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Syarah Uqudul Jain, barang siapa orang lelaki melihat seorang perempuan dengan syahwat, maka telah hilang 2/3 akal dia. Telah hilang 2/3 akal dia. Mana apa? 1/3 akal, 2/3 syahwat. Bila 2/3 syahwat, 1/3 akal, menang syahwat. Bila menang syahwat, akan bermaksiat ke akan hindar maksiat? Akan buat maksiat. Sebab akal ni asal dia ialah untuk membezakan antara hak dan batil, membezakan antara betul dan salah, membezakan antara baik dan buruk. Itu makna ataupun secara mudahnya akal itu berfungsi. Dia itu mentamizkan, membezakan antara hak dan batil, membezakan antara baik dan buruk, membezakan antara mudarat dan juga kebaikan. Itu asal fungsi akal. Lepas tu Allah Ta'ala beri pada kita akal apa? Supaya kita tengok sesuatu tu, ni mudarat ke tak mudarat tak itu, ini maksiat ke kebaikan kalau kita buat ni. Tapi kalau nafsu sudah bermaharajalela, maka kita akan buat maksiat. Sebab apa? Sebab akal masa tu sudah dikalahkan dengan nafsu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, itu pertama, dia lihat akan nikmat Allah Ta'ala. Pertama. Kemudian dan takut ia seorang akan hilang ilmu, amal dan sebagainya tadi. Dia takut akan hilang ilmu tadi. Boleh tak Allah Ta'ala cabut bila-bila? Boleh. Dia mengaji 30 tahun, tiba-tiba Allah Ta'ala cabut, jadi bodoh terus. Jadi bengong. Accident kalau guna wa'alaiyazubillah, tiba-tiba bengong, tak boleh buat apa, tak tahu benda. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Harta banyak segunung tinggi gunung Uhud. Tiba-tiba hapus gitu je waktu banjir contohnya. Boleh tak? Boleh. Nak bangga lagi mana? Dia berasa takut hilang nikmat tersebut. Sebab apa? Sebab nikmat tu daripada Allah Ta'ala. Maka dia tidak akan berasa ta'ajub ataupun ujub tadi. Tu nombor 2. Kemudian dan sukacita ia seorang dengan nikmat Allah Ta'ala atas seseorang, kerana nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga ialah dia berasa seronok kerana itu nikmat Allah. Yang dia rasa tajuk ni, ujub ni sebab apa? Sebab dia tak berasa tu nikmat Tuhan. Dia berasa itulah daripada dia. Itulah daripada diri dia ataupun sifat dia sendiri. Tanpa dia kait dan ingat dengan Tuhan. Kalau dia kait dan ingat dengan Tuhan, syukur nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan tu macam mana? Dia akan mensyukuri nikmat Tuhan. Bila mensyukuri nikmat Tuhan, hasil apa yang ada dalam diri dia, sifat dia, ilmu dia, ibadat dia, diri dia, maka dia tidak akan rasa takjub. Dia tidak akan rasa ujub, kerana itu bukan daripada diri dia, tapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Maka jawab dia, maka tiada ada ia seorang ujub. Tak tahu ujub lah. 3 tu. Boleh highlight situ. Kemudian dia kata, dan ujub itu sebab bagi takabur. Ujub tu sebab, takabur tu musabab. Bila ujub akan lahirnya takabur. Sebab apa? Sebab ujub dia berasa syok sendiri. Bila syok sendiri dia layan, dia akan pergi ke selanjutnya syok pada orang lain. Dia akan berasa orang lain hina dia bagus. Pertama dia rasa dia bagus.
Kemudian dia akan membabitkan orang lain, dia akan pergi pada orang lain, dia akan merasa diri dia bagus pada orang tu. Maka automatik waktu tu sudah takabur. Takabur ni ada banyak peringkat. Takabur ni ada yang tahap dia, kalau seorang tu nasihat dia tak dengar cakap, tu pun takabur juga. Dan takabur juga bermaksud orang tu berasa diri dia hebat daripada orang lain. Bila rasa diri hebat daripada orang lain, takabur lalu dah. Jadi takabur ni ada macam-macam juga. Takabur dari sudut ni ialah dia berasa diri dia hebat dari sudut diri dia ataupun sifat dia daripada orang lain. Dia berasa Allah Ta'ala cipta dia lebih hebat daripada orang lain. Macam contoh Iblis. Iblis dia berasa, asal dia rasa syok, dia ni dicipta daripada api. Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh sujud pada Nabi Adam yang dicipta kepada tanah. Dia berasa diri dia bagus. Sebab apa? Dia cipta daripada api, kawan tu cipta daripada tanah. Tanah dengan api yang bagus. Api lah. Tu Zuhri lah. Jadi asalnya ujung tu dia berasa diri bagus. Tiba-tiba dia pergi ke orang lain, automatik dia takabur. Bila takabur, maka iblis tadi tu jadi kafir selama-lamanya. Itu untuk dia lah. Kalau kita takabur tak jadi kafir. Itu jadi fasik je. Itu untuk iblis. Selama-lamanya jadi kafir. Sebab apa? Sebab dia ingkar perintah Tuhan yang suruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu ujung mari lahir takabur. Kemudian dia kata perbezaan pula. Dan perbezaan. Ni kitab bahasa Indonesia. Syekh Qadir Mandili Indonesia. Jadi perbezaan lah. Tak payah tambah za tu, tak payah. Itu. Jadi perbezaan. Perbezaan antara keduanya, ujub dan takabur itu. Apa beza dia? Bahawasanya takabur itu melazimkan ia takabur akan mereka yang takabur ia mereka atasnya atas seorang. Apa dia? Iaitu dia berasa diri dia hebat daripada orang lain. Tu. Melazimi takabur tadi. Takabur bila melazimi diri dia, maka diri dia akan merasa lebih pada orang lain. Itu takabur. Kemudian, dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Makna ujub tu untuk diri dia, dia tak kait dengan orang. Itu ujub. Kalau takabur, dia kait dengan orang. Itu takabur. Kita berapa kali ulang dah. Kalau ujub dengan riak, yang menghilangkan pahala ialah riak. Itulah, yang menghilangkan pahala ialah riak, yang tak menghilangkan pahala ialah ujub. Kata Imam Sawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Hasyiah Sawi ala Jawharatul Tauhid, dia kata apabila seseorang itu riak, itu menghapuskan dosa dia, dosa ibadat, itu menghapuskan pahala ibadat yang dia buat. Lagi pula hukum dia haram. Berbeza dengan ujub. Ujub hukum dia haram, tapi tidak menghilangkan ibadat, pahala ibadat dia. Sebab apa? Sebab kata musannif Imam Sawi rahimahullah ta'ala, waktu seseorang itu riak, dia berada dalam amalan tersebut. Riak akan berlaku ketika dia sedang melakukan amalan. Sebab riak ni ialah memperlihatkan ibadat pada orang. Bila maksud memperlihatkan ibadat pada orang, maknanya dia tengah buat ibadat, orang lain tengok. Dia nak orang tengok dia ibadat. Mana riak tu timbul bila ketika ibadat. Beza dengan ujub tu berlaku biasanya selepas ibadat. Dia dah habis, contohnya dia mayang 8 rakaat selesai dah. Alhamdulillah selesai. Dia berasa hebat, dia mari. Ujub tu mari lepas daripada ibadat. Dia tak mari sebelum ibadat, mari sebab tak buat lagi. Bila dia tak buat lagi, nak ujub benda apanya tak buat lagi. Dia benda nak rasa syok sendiri ni bila dah buat. Bila dah berasa besar diri ni, bila dah buat, baru berasa diri besar. Beza dengan riak tu mari ketika ibadat sedang dilakukan, kerana nak memperlihatkan ibadat dia pada orang. Sebab itu Imam Sawi kata orang yang riak itu menghapuskan pahala ibadat dia, kerana riak itu mari ketika mana ibadat sedang dilakukan. Beza dengan ujub itu berlaku selepas daripada melakukan ibadat, maka dia tidak akan menghapuskan pahala ibadat tersebut, namun tetap dosa haram lah. Bukan maksudnya boleh buat. Haram tetap haram, cuma dari sudut hilang pahala ataupun tidak. Riak itu menghilangkan pahala, ujub tidak menghilangkan pahala ibadat tersebut. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Kelakuan hati yang dicela pada syarak. Yang dicela pada syarak dia panggil sifat mazmumah. Sifat yang dicela syarak, itu mazmumah lah. Tak ada sifat mahmudah ujub, tak ada.
Tak ada khilaf kata oh sifat ujub ni ada yang kata mahmudah, tak ada. Semua mazmumah berlaku. Tambahan lagi membinasakan ia ujub akan pahala ibadat. Ini sebahagian qaul. Jadi khilaf ulama. Tadi kita nukil daripada Imam As-Sawi rahimahullah taala mengatakan bahawasanya di berpandangan ujub itu tidak menghilangkan pahala. Yang riak saja menghilangkan pahala, sebab ujub itu berlaku selepas ibadat, riak itu berlaku ketika ibadat. Ini pula dia kata ibadat ujub itu membinasakan pahala ibadat. Ini pandangan yang kedua. Jadi khilaf ulama pada ujub, adakah hilang pahala ataupun tidak, khilaf. Walau bagaimanapun kita sepakat tak payah buatlah ujub ni, tu ya. Yang khilaf tu dia suruh hilang pahala ataupun tidak je, bukannya suruh buat ataupun tidak. Tak ada khilaf ujub tu sifat mahmudah ke mazmumah, tak ada khilaf. Tu semua sepakat kata ujub itu sifat mazmumah, sifat yang dicela syarak. Tu. Maka kata musannif rahimahullah taala, telah berfirman Allah taala nombor 1 surah At-Taubah ayat yang ke-26. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Arti firman Allah Subhanahu wa taala, sebutlah olehmu hai Rasulullah akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain. Dibuat kurungan. Hunain itu di antara Mekah dan Taif. Mekah dan Taif. Jauh juga lah sikit. Tak jauh sangat. Adalah Jawa tu. Tengah-tengah tu Hunain. Taif belah sana, Mekah belah sini, Hunain tengah-tengah tu. Ketika menyukarkan akan kamu oleh banyak bilang-bilangan kamu. Tengok. Dia kata sebutlah apa tadi? Sebut olehmu hai Rasulullah akan hari memenangi kamu akan puak Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain, ketika menyukarkan akan kamu oleh banyak bilang-bilangan kamu. Dia berasa syok. Ni teguran ni. Berasa syok, kata kita ni banyak dah tentera ni, aku rasa boleh menang dah. Dia rasa dia boleh menang. Dia rasa boleh menang sebab apa? Sebab tentera banyak. Pada hakikatnya siapa beri menang? Allah Ta'ala. Jadi nikmat kemenangan dan menang dalam perang tu nikmat tak? Nikmat. Kena ingat dah hati daripada Allah Ta'ala. Kena ingat tu daripada Allah Ta'ala, bukan daripada makhluk. Dah kita kumpul tentera ni, tu usaha ikhtiar. Jangan berasa kita ni dah besar dah tentera kita 10,000 ke 1 juta, kita pasti menang. Belum tentu. Kalau tidak jadi orang kafir. Macam orang kafir, orang kafir ada 10,000 tentera contohnya. Orang Islam apa hati ya? Tiba-tiba orang Islam menang. Boleh jadi. Sehingga kalau orang Islam boleh menang ni. Betul tu. Ni sekarang ni orang Islam banyak dah. Jangan kita berasa hebat pula, kita berasa boleh menang lalu dah. Tapi memang pasti Allah Ta'ala berikan kemenangan pada Islam. Cuma je dari sudut hati tu kena jaga. Dari sudut hati tu kena jaga. Jangan berasa tentera dah hebat besar dah, kita pun rasa boleh menang lalu. Kemenangan tu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu, yang ini banyak tentera tadi, daripada kamu akan sesuatu. Dengan mana kebanyakan orang Islam ketika itu yang menjadi tentera menentang orang kafir, bukan Allah Ta'ala yang memberikan, bukan mereka yang memberikan kemenangan ke atas orang kafir tadi dah. Allah Ta'ala yang memberikan kemenangan. Allah Ta'ala yang pegang, Allah Ta'ala yang mentakdirkan dan berkehendak sejak azali untuk kita menang, maka dia akan menang. Bukan dengan sebab sikit atau banyaknya tentera tadi. Sikit atau banyak yang tentera tadi itu adalah usaha ikhtiar kita. Banyak tentera alhamdulillah, sikit pun alhamdulillah juga, belum tentu kalah. Sikit belum tentu kalah, banyak belum tentu menang, kerana kemenangan dan kekalahan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tiada menolak ia banyak kamu tadi daripada kamu akan suatu daripada pekerjaan seteru kamu. Dengan mana kebanyakan tentera tadi, banyak yang tentera tadi, belum pasti itu menunjukkan kemenangan ke atas orang kafir, belum tentu. Jangan berasa syok lagi. Ikut saja perintah Allah Ta'ala untuk peranglah. Kumpullah tentera banyak mana pun, rancanglah elok-elok untuk memenangi peperangan tersebut. Cuma jangan berasa besar. Bentang-bentanglah Islam sudah kuat, dia sudah berasa hebat, dia pun rasa boleh menang. Kemenangan itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya luas bumi, kemudian lari kamu melakangkan akan seteru.
Negeri artinya tiada menolak ia daripada kamu akan sesuatu daripada pekerjaan seteru kamu, dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi, serta luas bumi, kemudian lari kamu membelakangkan akan seteru. Dengan mana apa? Dengan makna kalau kamu itu berasa diri kamu besar, tentera kamu besar, boleh jadi tak seteru itu mengalahkan kita, musuhlah seteru ni. Boleh jadi, jangan sebab kamu ni banyak tentera, kamu berasa diri besar, kamu boleh menang terhadap orang kafir tadi. Belum tentu. Boleh jadi orang kafir Allah Ta'ala takdirkan untuk menang. Boleh jadi. Bukan mana berlaku sungguh. Boleh jadi. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat Islam, daripada melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya jangan berasa besar diri, jangan berasa hebat. Itu ya. Dalil melalui peperangan. Habis. Dan bersabda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nombor 2 tu dia tulis rawahu Tabrani. Riwayat Imam Tabrani biasanya dhaif belaka. Bukan sebab dia tak reti hadis. Memang kitab dia tu memang mengumpulkan hadis-hadis yang dhaif, itu ya. Bukan kata dia ni tak reti hadis, bukan. Memang macam tu, tarik dia macam tu. Dia punya manhaj dia. Dia setiap kitab hadis ni dia ada manhaj dia. Dia ada cara penulisan dia, cara pengumpulan hadis dia. Kalau hadis sahih Bukhari yang sahih Muslim, dia memang khusus untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Kalau musnad kalau kitab Allahu sallallahu alaihi wasallam, kitab Imam Al-Hakim, kitab Imam Al-Hakim, dia mengumpulkan hadis-hadis sahih yang syaratnya Imam Bukhari, syaratnya Imam Muslim, tapi tak ada dalam Imam Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, tak ada Sahih Bukhari. Tu kitab Imam Hakim, namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak Imam Hakim panjang 10 jilid. Dia mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang mana menepati syarat Bukhari Muslim, tapi tak ada dalam Bukhari Muslim. Tak ada dalam Bukhari Muslim. Dia kumpul. Dia hadis sahih ikut dia. Dia cakap tu. Macam mana cakap? Jadi manhaj muhaddithin Imam hadis ni bukan makna kalau hadis tu dhaif tu dia tak erti hadis, bukan. Kalau dia Imam Bukhari pun tak erti hadis, sebab ada nama kitab hadisnya Al-Adabul Mufrad. Tu hadis khusus berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak. Dan hadis dalam tu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi hadis sahih Bukhari saja hadis sahih belaka. Walaupun terputus sanad. Sebab apa? Sebab dia kata daripada awal mukadimah dia, aku letak semua dalam kitab ni hadis sahih belaka. Jadi kalau ada, walaupun putus sanad, walaupun dia potong sanad dia, bukan putus sanad, dia potong sanad dia, maka tetap dihukumkan sahih. Sebab apa? Dikecualikan pada Sahih Bukhari, kerana pada mukadimah dia sudah kata hadis ni hadis sahih belaka. Sebab itulah dia kata tidak ada kitab yang paling sahih selepas Quran melainkan kitab Imam Bukhari, iaitu Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sahih kedua-duanya ni yang paling afdal ialah Sahih Bukhari, kerana syarat dia lebih ketat daripada Sahih Muslim. Sebab apa? Sebab Imam Muslim tidak mensyaratkan untuk meriwayatkan hadis sahih, meriwayatkan hadis itu dengan syarat berjumpa tak. Asal sezaman saja, supaya tersambung sanad dia. Tapi Imam Bukhari tak boleh. Dia kata mesti kena jumpa. Mesti kena lah gini. Dia tak boleh hantar surat ke, walaupun sezaman dia hantar surat ke, dia hantar wakil ke, tak boleh. Di sisi Imam Muslim boleh, di sisi Imam Bukhari tak boleh. Dia mesti jumpa live. Bukan live Facebook ini, bukan. Memang live semua, dia jumpa gini depan ni. Tu baru hadis dikira sahih menurut Imam Bukhari. Tu pun selepas diteliti lah perawi-perawi itu sikoh ke tak. Tu payah nak cari hadis sahih ni. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dia kata thalathun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. Artinya bermula 3 perkara membinasakan ia seorang, membinasakan ia 3 perkara tadi akan yang mengerjakan 3 perkara ni. 3 benda yang dia sebut ni, 3 benda yang boleh memusnahkan dan mencelakakan seseorang. Pertamanya kikir yang diikut. Dia panggil apa? Syuhun muta'un. Kikir yang diikut. Apa dia? Sifat kikir ada dalam hati dan dia turut. Mana dia nak lah. Dia berasa nak kikir. Kikir mari lidah dan dia nak kikir. Tu kikir yang diikut. Syuhun muta'un. Kikir. Kita dah bahas dah sebelum dia bab kikir.
Kikir ni apa dia? Iaitu dia tidak mengeluarkan sebahagian harta dia kepada benda yang wajib. Contohnya zakat wajib atas dia, dia tak bayar, tu kikir. Kalau benda sunat, tu tak bagi kikir. Contoh dia tak bagi sedekah, tu tak bagi kikir. Cuma kuranglah sikit tu ya. Kikir ni benda yang wajib dia bayar, dia tak bayar. Nafkah dia wajib beri pada isteri, dia tak beri, tu kikir. Zakat dia wajib beri, dia tak beri, tu kikir. Tapi kalau sedekah dia tak beri, tu tak kikir. Dan kalau dia beri lebih daripada hak wajib, tu dia panggil pemurah. Contoh qadah wajib RM10 ya, dia tak bagi langsung, tu kikir. Dia bagi lebih daripada RM10, tu pemurah. Tu dia panggil beza kikir, pemurah dan tidak kikir dan tidak pemurah. Tu. Kalau dia wajib keluar RM10 dan dia bagi RM10, tu tidak kikir dan tidak pemurah. Mana wajib itu dah selesai lah. Dia tidak dipanggil kikir, tidak juga dipanggil pemurah. Tapi bila dipanggil kikir, bila tak bayar RM10, maka dia panggil kikir. Kalau dia lebih daripada RM10, 15 ke 20 ke 100, tu dia panggil pemurah. Tu beza antara kikir, pemurah dan tidak pemurah. Tidak pemurah dan tidak kikir. Gitu. 3. Hari kikir. Sama juga hawan muttabaun, keinginan nafsu. Nafsu apa dia? Nafsu biasa bila kata nafsu hak jahat. Nafsu secara umum ada hak jahat, ada yang elok. Kalau nafsu hak elok, dia buat ibadat, dia buat taat, dia tak buat maksiat, tu elok lah. Nafsu juga. Tapi bila kebiasaannya, bila kita sebut nafsu, maka nafsu sebut dirujuk kepada nafsu syahwat lah. Syahwat tu. Habis. Dan ketiganya, menyukakan dan membilang baik oleh seorang akan diri seorang. Ni syahid kita ni. Ni panggil ujub. Ujub ni dia membinasakan diri seseorang. Dia berasa diri dia bagus, dia berasa sifat dia bagus, sifat dia baik, diri dia baik. Itu 3 perkara yang boleh membinasakan diri seseorang. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-halaku fi ithnaini, al-qunuti wal-ujubi. Nak baca al-ujubi boleh, al-ujubi boleh. Arti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud, salah seorang salah seorang tokoh sahabat, Abdullah Ibnu Mas'ud. Kalau Abdullah Ibnu Abbas, mufassir, tukang ahli tafsir para sahabat. Abdullah Ibnu Mas'ud tokoh sahabat. Kalau Abdullah Ibnu Amru, pengikut sunnah yang paling tegar. Tak pernah satu sunnah yang ditinggalkan oleh Abdullah Ibnu Umar, walaupun benda tu tak valid sekalipun. Contohnya ialah suatu ketika dulu zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah lalu situ. Maka Sayyidina Umar ketika selepas kewafatan Nabi SAW, dia pun lalu situ. Kalau ikut tak ada keperluan lalu situ. Sebab Nabi lalu, aku lalu lah. Tu. Jadi benda tak ada keperluan pun dia ikut juga. Benda tak valid pun dia ikut juga, tak ada kaitan pun dia ikut juga. Tidak ada satu sunnah yang pernah ditinggalkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Amr, Abdullah Ibnu Umar. Ada Sayyidina Umar lah. Tu 3 Abdullah tu. Kemudian kata Musannif rahimahullah, kata Ibnu Mas'ud, artinya bermula binasa itu ada ia binasa pada 2 kelakuan. 2 benda. Pertamanya putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu al-qunuti. Putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia biasa putus asa dalam bab tasawuf ni bila mana seseorang yang berkait dengan banyak buat maksiat. Banyak buat maksiat, dia panggil ar-raja, mengharapkan keampunan dan rahmat Allah Ta'ala bila banyak buat maksiat. Jangan putus asa. Dengan makna bila kita buat maksiat, jangan berasa kita ni neraka dah. Masih ada peluang. Selagi mana hidup, selagi mana tidak kiamat, maka ada peluang untuk kita taubat, ada peluang untuk Allah Ta'ala menerima taubat kita. Tu tidak putus asa situ. Kebanyakannya tasawuf urai situlah. Kemudian bukan silap. Yang buat maksiat tu biasanya al-khauf. Jangan terlalu takut. Dia kalau buat baik, dia panggil kena balance, kena seimbangkan antara raja dengan khauf, takut dan harap.
Jangan harap sangat bila kita buat ibadat sampai kita harap kita ni confirm syurga. Jangan. Dan jangan sampai tahap kalau kita buat maksiat kita ni sampai tahap tak ada harapan dah untuk kita masuk syurga. Jangan juga. Kena tengah-tengah. Orang yang buat kebaikan, pastikan dia buat kebaikan tidak sampai tahap dia berasa diri dia ahli syurga dan dia tak berasa selesa diri dia sudah berada di syurga. Sudah confirm syurga dah. Dia buat ibadat ni boleh jadi kut Allah Ta'ala takdir, boleh dah masuk neraka, boleh. Tapi dalam masa yang sama kita mengharap kita diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang tengah-tengah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Janganlah kalau kita buat ibadat tu sampai tahap kita berasa diri kita lah yang ahli syurga, dan kalau kita buat maksiat kita berasa diri kita lah ahli neraka, tak ada harapan dah. Bukan itu. Kalau kita buat ibadat kita masih ada peluang untuk kita Allah Ta'ala takdirkan masuk neraka, boleh. Itu kita khauf, kita takut. Dalam masa yang sama kita rajak, kita terima, kita harapkan kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terima amalan tersebut. Ini tengah-tengah. Tidaklah 100% kita berasa memang pantas ataupun memang perlu Allah Ta'ala terima ibadat kita, dan memang perlu Allah Ta'ala menghukumkan kita dalam api neraka disebabkan ibadat, disebabkan maksiat kita. Tidak. Kita tengah-tengah. Itu ahli sunnah wal jamaah dalam bab ar-raja' wal khauf, takut dan harap. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, keduanya menyukakan akan seorang oleh diri seorang. Menyuka ni mana? Tajuk tu. Dia berasa diri dia hebat, dia berasa syok sendiri. Tu dia panggil kebinasaan yang ada pada manusia, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ni dia panggil gobik saya, dia kata ni hadis mauquf, hadis yang terhenti atas sahabat, bukan Nabi sebut tapi sahabat sebut. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud lah, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Sahabat yang kecil sudah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lah yang meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat besar tak berani nak riwayat. Bukan tak berani nak riwayat, dia tak berani nak tengok secara direct Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat besar. Lepas tu kita jumpa oleh Syama'il Muhammadiyah ke, dalam kitab Qadhi'iyah ke, kitab Asy-Syifa tu, riwayat yang berkaitan dengan bulu Nabi ada berapa, Nabi punya bulu ban dia ada berapa. Hatunya sahabat waktu tu mesti kecil-kecil. Sebab sahabat yang kecil saja yang berani tengok langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat besar dewasa ni tak berani. Sebab apa? Sebab kehaibahan dia bagi. Tengok Nabi tu rasa gerun. Jadi tak berani tengok secara direct. Sebab itu wanita diriwayatkan oleh Syama'il Muhammadiyah juga, wanita nak jumpa Rasulullah pun gerun. Dia tak macam Nabi Yusuf alaihissalam. Kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam merupakan separuh daripada kecantikan Nabi SAW. Tapi fitnah wanita tidak terkena pada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW bila wanita nak tengok, wanita nak masuk kau, nak tengok kau, sahabat lelaki nak tengok kau, berasa gerun. Dia tak ada pada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf dicuba, dibalakan ataupun diberikan ujian fitnah wanita sebab kecantikan dan kehandsoman dia. Tapi kecantikan dan kehandsoman Nabi Yusuf AS merupakan separuh daripada kecantikan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak terkena fitnah wanita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Nanti siapa-siapa jadi terima, kita tak ada suka lagi. Kering tekak dah. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.